Okay, Assalamualaikum semua. Kita masuk ke subtopik 2, nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Okay, sekarang kita tengok perkaitan antara secant, cosecant dan cotangent dengan sin, cosinus dan tangent. Okay, segitiga ni sudut tegak. Segitiga sudut tegak ni awak dah belajar dah dulu. Okay, so kahtoa tu kan. SOHCAHTOA. Okay. Okay, di mana sin adalah opposite per hypotenuse. Cos adalah adjacent per hypotenuse. Adjacent tu sudut bersebelahan. Tan adalah opposite per adjacent, bertentangan per bersebelahan. Okey, ataupun boleh juga yang bahasa Melayu punya. Saya tak hafal. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Sin tentang per hypotenuse. Cos adalah sebelah per hypotenuse. Tan adalah tentang per sebelah. Okey. So, kalau cosecant, ni cos cosec ni adalah cosecant. So, bila cosecant adalah 1 per sin theta. Ni awak kena ingat. 1 per sin theta. So, macam mana nak ingat? Tengoklah kat sini. Cosecant adalah salingan bagi sin. Okey, jadi dia adalah 1 per sin theta. Bermaksud, kalau sin tadi adalah opposite per hypotenuse, bermaksud kalau cosecant adalah hypotenuse per opposite. Okey, untuk secant, SEK, untuk secant adalah 1 per cos. 1 per cos adalah hypotenuse per adjacent. Dia terbalik. Okey, cotangent adalah 1 per tan. Bila 1 per tan, dia adalah adjacent per opposite. Boleh? Okey, nanti kita tengok macam manalah apa pengiraan dia seterusnya. Okey, kita tengok contoh 2. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga ABC bersudut tegak DB. Diberi AB sama dengan 8 dan BC sama dengan 6 cm. Tentukan nilai bagi A. Cosecant theta. So, awak tengok huruf kat tengah dia adalah S. S bermaksud 1 per sin theta. Nampak? So, sin theta tadi adalah sin theta adalah opposite per hypotenuse. Bermaksud bila 1 per sin theta adalah hypotenuse per opposite. So, hypotenuse kat sini adalah berapa? Macam mana nak cari hypotenuse dia? So, kena cari dulu. AC adalah hypotenuse. AC kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 punca kuasa. So, dapat AC sama dengan 100 punca kuasa. Kita dapat 10. Boleh? Guna teorem Pythagoras. Jadi, hypotenuse dia adalah 10 per opposite dia adalah, ni sudut dia, hypotenuse 10. Opposite dia 6. 10 per 6 akan dapat tekan kalkulator, dapat 1.667. Okey? Okey, kita pergi ke B. Secant theta sama dengan 1 per, tengok kat tengah ada huruf K, jadi 1 per cos theta. Nampak? So, 1 per cos. Cos adalah adjacent per hypotenuse. So, 1 per cos adalah hypotenuse per adjacent. So, hypotenuse adalah 10, adjacent adalah 8. So, kita akan dapat 1.25. Okey, kita pergi untuk C. Cot theta. Cot theta, tengok huruf tengah dia, huruf T. Jadi adalah 1 per tan theta. 1 per tan theta adalah, kalau tan opposite per adjacent. Tan sama dengan opposite per adjacent. So, kalau 1 per tan, adjacent per opposite. Okey, adjacent adalah
sebelah. Adjacent tu sebelah. 8/6 sama dengan 1.333. Okey, senang kan? Okey, kita sambung dengan contoh seterusnya. Diberi alfa sama dengan 56 darjah. Dengan menggunakan kalkulator, cari nilai bagi A cosecant alfa. So, cosecant alfa sama dengan cosecant adalah 1/sin alfa. Okey, alfa adalah so cosecant 56 darjah sama dengan 1/sin 56 darjah. So, guna kalkulator. 1 bahagi sin 56. Dapat andai 1.206. Okey. Untuk B, secant alfa. Maksudnya alfa adalah 56 darjah. Sama dengan 1/cos 56 darjah. Jadi 1/cos 56 kita dapat 1.788. Okey, mudah kan? Okey, next C. Cot 56 darjah. Bermaksud cot, huruf dia T. 1/tan 56. 1/tan 56 adalah 1 bahagi tan 56. Dapat 0.675. Okey, boleh. Senang sangat kan? Okey, kita teruskan dengan tajuk dengan sub-sub topik sudut pelengkap. Okey, apa tu sudut pelengkap kalau awak ingat balik? Sudut pelengkap adalah sudut 90 darjah. Okey? Jadi, kita tengok macam mana cikgu tunjuk satu contoh. Pertama, sin theta sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Sin theta sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Okey, macam mana dia sama? Okey, sekarang awak tengok segi empat yang ni ya. Okey, ada segi empat ni, sisi dia ada X dengan Y. Bermaksud hypot dia segi empat sudut ni sudut tegak lah. Okey, hypotenuse dia adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Nampak? So, untuk sudut theta ini, dia adalah contoh kalau kita nak cari sin theta yang warna purple. Sin theta sama dengan apa per apa? So, kata opposite per hypotenuse kan? Opposite adalah Y per punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Opposite per hypotenuse ayat ni. Okey. So, kita tengok seterusnya. Okey. Warna hijau. Okey, yang ni adalah sudut pelengkap bagi theta ni. Sudut dia adalah apa? Ya, 90 tolak theta. Okey, nampak? Okey, jadi dekat sini, sebab dia segi empat, sini adalah Y, ini adalah X. Nampak? Okey, untuk itu warna hijau. Untuk warna hijau, kalau cikgu cari cos 90 darjah tolak theta. Nampak? Cos yang ini, cos adalah so kata adjacent per hypotenuse. Adjacent dia adalah Y. Sama dengan Y per X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Hypotenuse dia ni. Jadi sama tak dua-dua ni? Sama kan? So itulah maksudnya wujudnya persamaan yang ni. Faham? Boleh? Boleh? Okey. Begitu juga yang lain-lain. Cuma awak kena ingatlah cos theta sama dengan sin 90 darjah tolak theta. Cos dengan sin dengan cos. Tan dengan cot dengan tan. Nampak ni? Tan dengan cot dengan tan. Cosecant dengan secant. Secant dengan cosecant. Semua sama. Okey, kita tengok kepada contoh 4. Okey, untuk contoh 4, diberi sin 77 darjah adalah 0.9744. Satu lagi, cos 77 darjah sama dengan 0.225. Cari nilai bagi setiap yang berikut. A, cos 13 darjah. Okey,
Okey, bila 13 darjah, maklumat diberi ke atas. Bila ke atas ni, awak kena gunakan maklumat di atas. Awak tak boleh tekan kalkulator terus. Boleh tekan kalkulator untuk cek jawapan. Tapi kena guna maklumat di atas sebagai jalan kerja. Okey, so kos pasangan dia apa? Okey, kos pasangan dia apa? Kos pasangan dia sin. So, sin 90 tolak 13. Nampak? Okey, so kita akan dapat sin 90 tolak 13 adalah 77 darjah. Sin 77 darjah berapa? So ada dah jawapan kat atas tu. Yang ni 0.9744. Nampak? Okey, next. B. Kosekant 13 darjah sama dengan kosekant partner dia apa? Kosekant partner dia apa? Sekant. So, sekant 90 darjah tolak 13 darjah. So, kita akan dapat sekant 13 pula. 90 tolak 13 adalah 77. Bagus. Okey. So, kat atas ni ada sekant tak? Kat atas tu ada sekant tak? Kat sini. Tak ada. Dia ada sin dengan kos. Sekant. Tengok huruf tengah dia. Huruf tengah dia K kan? So, K adalah 1 per cos 77 darjah. So, 1 per cos 77 adalah 0.225. Tekan kalkulator, kita akan dapat 4.444. Boleh? Faham? Okey, kita pergi ke C. C adalah cot 13 darjah. Cot 13. Cot partner dia apa? Cot partner dia dengan tan. So, tan 90 darjah tolak 13 darjah. Sama dengan tan 77 darjah. Tan adalah sin per cos. So, sin 77, cos 77. Sin 77 adalah 0.9744. Cos 77 adalah 0.225. So, tekan kalkulator, kita akan dapat 4.331. Okey, faham? Boleh ya? Okey, untuk contoh 5. Diberi cos 63 darjah sama dengan K. Dengan keadaan K lebih besar daripada kosong. Cari nilai berikut dalam sebutan K. Bermaksud sini, awak kena buat segitiga. Okey? So, kita buat segitiga. Segitiga sudut tegak. Okey. So, kat sini kita letak sudut dia di sini. 63 darjah. Okey. Katalah A, B, C. Label je. Okey, sini hypo. Sini dia punya sudut tegak. Bila sudut tegak, ini adalah dia bagi tahu cos 63 darjah adalah K. So, awak ingat balik cos apa dia? SOHCAHTOA. Cos adalah adjacent per hypotenuse. Okey? Cos adalah adjacent per hypotenuse. So, cos sama dengan cos 63 darjah sama dengan K. K adalah adjacent per hypotenuse. Adjacent yang mana? Sebelah sudut dia. Adjacent adalah K. Jadi hypotenuse adalah 1. Nampak? K kan? K per 1. So, adjacent dia K, hypotenuse dia 1. Dia punya bertentangan opposite dia adalah, kira siap-siap. 1 kuasa 2 tolak K kuasa 2. Bermaksud 1 kuasa 2 adalah 1. Tak payah tulislah 1 kuasa 2 tu. 1 tolak K kuasa 2. So, kita pergi soalan A. A adalah sin 63 darjah. So, sin 63 darjah sama dengan sin apa dia? Opposite per hypotenuse. So, opposite dia apa? Opposite dia adalah
punca kuasa 1 tolak K kuasa 2 per hipotenus per 1 sama dengan punca kuasa 1 tolak K kuasa 2. Nampak? So, kita pergi yang B. Okey, untuk B. Sin 27 darjah. Okey, sin 27 darjah ni, awak ingat balik. Dia ada pelengkap. Okey, pelengkap. Okey, sin dia kawan dengan siapa geng dia? Cos. Cos 90 darjah tolak 27 darjah. Kita akan dapat cos 63 darjah. Jadi cos 63 adalah K. Okey, selesai. Okey, next C. Cosecant 27 darjah. Cosecant, pasangan dia, partner dia apa? Ingat balik, partner dia secant. Secant 90 darjah tolak 27 darjah. So, secant 63 darjah. Secant adalah, tengok huruf tengah dia K. Bermaksud 1 per cos 63 darjah. So, 1 per cos 63 adalah 1 per K. So, jawapan dia 1 per K. Okey. Selesai. Senang je kan? Okey, kita pergi latihan kendiri 6.2. Raja di sebelah menunjuk sebuah segitiga bersudut tegak PQR. PQR. Tengok Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, pertama sekali lengkapkan dulu segitiga sudut tegak ni. Okey, macam mana nak lengkapkan? QR ada nilai ke tak ada? Tak ada. So, kena cari. QR guna teorem Pythagoras. QR sama dengan punca kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2 tolak punca 2 kuasa 2. So, punca kuasa 2, 5 kuasa 2, 25 tolak punca dengan kuasa boleh cancel, jadi tolak 2. So, kita akan dapat punca kuasa 2 bagi 23. Set 23. Okey, so kat sini QR adalah set 23. Okey, dah ada, senang. Lepas tu tulis sama. Nota-nota penting. Nota-nota penting. Di mana awak yang nak kena ingat. Sin sama dengan opposite hypotenuse. Cos sama dengan adjacent hypotenuse. Tan sama dengan opposite per adjacent. Nampak? Okey. Kemudian kita cari nombor 1. A. Cari nilai cot R. Okey, cot R. Cot R. Cot R adalah 1 per tan R. Nampak? 1 per tan R. 1 per tan adalah salingan bagi tan. Kalau tan opposite adjacent. Kalau 1 per tan adalah adjacent per opposite. So, R kat mana? R yang ini. Nampak? Adjacent dia punca set 23. Okey, adjacent dia adalah set 23 per opposite dia adalah berapa? Opposite. Ni R dia kan. Adjacent 23, opposite dia set 2. So, set 22 set kita boleh sekalikan 23 per 2. Okey, untuk B. Sin kuasa 2R. Okey, sin kuasa 2R. So, cari dulu sin. Okey, kita boleh buat sin. Cari dulu sin dia. Sin R lah kan. R. Kita nak kuasa 2 kan dia. Sin R adalah opposite hypotenuse. Opposite punca set 2 per hypotenuse dia 5. Nampak? Kuasa 2. So, ni cancel jadi 2 per 5 kuasa 2 jadi 25. Selesai. Okey, kita pergi ke C.
Okey, untuk C, cos R tolak sin R per cosecant R. Okey, so follow je dia punya apa benda tu kan. Cos R. Cos R adalah, mana cos R? Cos adalah adjacent hypotenuse. Bermaksud adjacent punca 23 per hypotenuse dia 5 tolak sin R. Sin R adalah punca 2 per 5. Nampak? Okey. Kemudian per ni adalah bahagi. Nampak? Per ni bahagi. Letak je bahagi. Cosecant R. Cosecant R adalah, cosecant adalah 1 per cos. Bermaksud hypotenuse per adjacent. So hypotenuse dia adalah 5 per adjacent dia cos. Cosecant Okey, 5 Okey, cosecant adalah 1 per sin. Silap. 1 per sin, kita tengok huruf kat tengah kan. Okey, 1 per sin. Bila 1 per sin adalah hypotenuse per opposite. So, opposite dia adalah sed 2. Nampak? Sed 2. Okey, kemudian sed 23 per 5 tolak sed 2 per 5. Bahagi jadi darab. Darab sed 2 per 5. Nampak? Darab kita tukarkan. So, kat sini darab masuk kita kena apply darab masuk. Darablah masuk satu-satu. So, sed 23 darab 2 dapat sed 46 tolak yang ni darab dapat 2 per 25. So, inilah jawapan akhir. Okey, boleh. Okey, kita pergi soalan nombor 2. Diberi tan alfa sama dengan 2 per 3 dan alfa ialah sudut tirus. So, A. Sin alfa sama dengan berapa? Okey, pertama sekali kita kena buat segitiga. Buat segitiga dia tu. Okey, kemudian tan. Tan adalah toa. Tan adalah, katalah sini alfa. Tan adalah opposite per adjacent. Opposite per adjacent. Opposite dia adalah 2. Adjacent dia adalah, okey, dia punya tan 2 per 3 jadi 2 per 2. 3 kat sini. Sebab apa? Tan sama dengan 2 per 3 sama dengan opposite per adjacent. Nampak? So, hypotenuse dia adalah punca kuasa 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So, kita akan dapat 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. 9 tambah 4, 13. Punca kuasa 13. Okey, nampak? Okey, so sekarang sin alfa. Sin alfa adalah sin opposite per hypotenuse. Jadi opposite per hypotenuse adalah opposite dia apa? 2. 2 per hypotenuse dia sed 13. Okey? Okey, untuk B. Cos kuasa 2 alfa sama dengan cos berapa? Kuasa 2. Jadi cos alfa adalah adjacent per hypotenuse kuasa 2. So, adjacent dia apa? 3 per sed 13 kuasa 2. So, kita akan dapat 9 per 13. Okey, untuk C.
C. Cot alfa. Cot alfa adalah 1 per tan alfa. 1 per tan adalah 3 per 2. Tan 2 per 3. Kalau 1 per tan, 3 per 2. Okey. D. Cosecant alfa. Cosecant adalah 1 per sin. Jangan tertipu, tengok yang tengah dia. 1 per sin alfa. 1 per sin alfa. Sin alfa adalah 2 per set 13. 1 per sin alfa adalah set 13 per 2. Nampak? Okey, untuk soalan terakhir, E. E ni panjang sikit, tak apalah kita buat. Boleh buat sama-sama. Okey. E. 4 tolak secant kuasa 2 alfa per 2 tolak secant alfa. Sama dengan, buat atas dulu. 4 tolak secant. Secant adalah 1 per cos. Secant adalah 1 per cos. So, cos dia adalah adjacent per hypotenuse. Adjacent apa dia? 3. 3 per set 3. Kalau 1 per cos, set 3 per 3. Nampak? So, terus tulis set 13 per 3 kuasa 2. Okey. Per 2 tolak secant lagi set 13 per 3. Tapi ini tak ada kuasa 2. Okey. Sama dengan 4 tolak 13 per 9. Nampak? Bahagi 2 tolak set 13 per 3. Ni. Okey, selesaikan bahagian dalam. 4 tolak 13 per 9, kita akan dapat berapa? (23 per 9) bahagi 2 tolak set 13 per 3. Kita akan dapat 6 tolak set 13 per 3. Nampak? Okey. Bila bahagi, apa yang perlu kita buat? Kita darab. So, darab 3 naik atas, 6 tolak set 13 kat bawah. Okey. Mana yang boleh cancel, kita cancelkan. 3 darab 1, 3 darab 3. So, 23 darab 1 adalah 23 per 3 darab 6 tolak set 13. Okey, inilah jawapannya. Okey, boleh. Okey, kita seterusnya. Cari sudut pelengkap bagi setiap yang berikut. So, dia nak sudut pelengkap sahaja. So, 3A, 54 darjah. Sudut pelengkap adalah sudut 90 darjah. Jadi, 90 darjah tolak 54 sama dengan 36 darjah. Okey, B. 5 darjah 17 minit 14 saat. Sama dengan pula 90 darjah tolak 5 minit 17 darjah 14 saat. So, dapat berapa? 84 darjah 42 minit 46. Okey? Boleh? Okey, C. Pi per 5 radian. Okey, pi per 5 radian bermaksud
Kalau sudut 90 darjah, okey. 360 darjah sama dengan 2 pi. 180 darjah sama dengan pi. Kalau 90 darjah sama dengan pi per 2. Pandai. So, 90 darjah pi per 2 tolak pi per 5 sama dengan, yang ni macam awak belajar pecahan. Samakan bawah dia. 2 kali 5 atas pun kali 5. 5 kali 2 atas pun kali 2. Jadi 5 pi tolak 2 pi per 10. So 3 pi per 10. Selesai. Okey. Kita pergi nombor 4. Diberi cos 33 sama dengan 0.839. Sin 33 sama dengan 0.545. Okey, A. Cari sin 57 darjah. Sin kawan dia apa? Cos kan? So, cos 90 darjah tolak 57 darjah. Kita akan dapat cos 33 darjah. So, 33 adalah 0.839. Okey, untuk B. Tan 57 darjah. Tan kawan dia apa? Cot. Cot 90 darjah tolak 57 darjah. Sama dengan cot 33 darjah. Cot 33 darjah ni adalah cot apa dia? Huruf ketiga dia apa? T kan? Bermaksud 1 per tan. 1 per tan adalah cos per sin. Okey, awak kena ingat tan sama dengan sin per cos. So, kalau 1 per tan adalah cos per sin. So, kat sini dapat cos 33 adalah 0.839 per sin 33 dapat 0.545. Kita akan dapat jawapan 1.539. Okey, faham? Okey, last one. C. Secant 57 darjah. Secant. Secant kawan dia apa? Okey, kalau tak ingat, secant ni adalah 1 per cos 57 darjah. Nampak? Okey, cos lah kawan dia apa? Cos kawan dia sin. Sin 90 tolak 57 darjah. So, 1 per sin 33 darjah. 1 per 0.545. So, dapat 1.835. Okey, selesai. Sudah. Okey. Okey, kita akan sambung untuk next seterusnya kaedah. Ada subtopik lain yang untuk sudut pelengkap selesai. Okey, kita jumpa lagi.